Hari ini saya akan membuat tugasan yaitu subjek syariah. Kami ditugaskan untuk membaca 4 surah yang terdiri daripada surah Al-Baqarah ayat 43, yang kedua surah An-Nisa ayat 3, yang ketiga surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3, dan last sekali surah Al-Isra ayat 32. Saya akan dahulukan dengan surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Seterusnya, surah yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Fa in kiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adana alla ta'ulu. Yang bermaksud, dan jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu menikahinya, maka berkawinlah kamu dengan perempuan-perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, dan 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, maka berkawinlah dengan seorang sahaja atau hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kamu tidak melakukan kezaliman. Seterusnya, surah yang ketiga ialah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likullil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kiluhum aw wazanuhum yuqsirun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang, yaitu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangkannya. Seterusnya, surah yang terakhir adalah surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk yang membawa kepada kerosakan. Seterusnya saya akan meneruskan dengan sebab penurunan 4 surah tersebut, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Isra, dan surah An-Nisa. Saya dahulukan dengan surah Al-Baqarah ayat 43. Surah ini memerintahkan untuk mendirikan solat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama-sama orang yang berjemaah. Ayat ini ditujukan khusus kepada Bani Israel sebagai peringatan agar mereka tidak hanya mengetahui perintah Allah, tetapi melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan konsisten. Solat adalah ibadah utama yang menghubungkan hamba dan Allah, sedangkan zakat berfungsi menyucikan harta dan jiwa, serta mengurangkan rasa cinta yang berlebihan terhadap harta. Surah yang kedua pula adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Surah ini fokus kepada ketetapan timbangan, spesifikasi bahan dan ukuran binaan.
Ayat ini diturunkan untuk menegur orang yang tidak jujur dalam urusan jual beli, khususnya dalam menimbang dan menyukat barang. Semasa zaman jahiliyah, sesetengah peniaga akan memberikan lebih sedikit daripada sepatutnya kepada pelanggan. Tetapi apabila mereka menerima daripada orang lain, mereka akan menuntut hak penuh mereka atau lebih. Perbuatan ini berlaku sedikit demi sedikit sehingga tidak disedari, tetapi jika terkumpul dalam jumlah yang banyak, ia menindas pelanggan dan merosakkan sistem sosial dan ekonomi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan perbuatan sebegitu yang dinamakan tatfif adalah dosa besar dan akan membawa musibah kepada pelakunya. Ayat ini menegaskan tentang kejujuran, amanah, dan keadilan dalam harta dan perdagangan sebagai pengajaran bahawa setiap manusia wajib menunaikan tanggung jawab dan menjaga hak orang lain. Manakala surah yang ketiga adalah surah An-Nisa ayat 3. Surah ini fokus kepada keadilan pengurusan. Surah ini menekankan tentang keadilan pengurusan amanah terhadap anak yatim, khususnya dalam soal perkahwinan dan harta. Pada masa itu, terdapat wali yang mengawini anak yatim di bawah jagaan mereka tanpa menunaikan hak sebagai istri dan menguruskan harta mereka secara tidak adil. Oleh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan perkawinan dengan anak yatim hanya jika mereka dapat berlaku adil dan menguruskan hak dan harta mereka dengan amanah. Tetapi jika mereka bimbang tidak berlaku adil, maka mereka diperintahkan untuk berkawin dengan wanita lain. Surah yang terakhir adalah surah Al-Isra ayat 32. Fokus kepada etika pergaulan dan profesionalisme. Surah Al-Isra diturunkan untuk menegur amalan zina dan perbuatan boleh membawa kepada zina pada zaman jahiliyah, di mana lelaki dan wanita bebas bergaul tanpa sekatan dan sering hilang malu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan larangan menjauhi zina kerana ia adalah satu perbuatan keji, yaitu fahisyah dan jalan yang buruk yang merosakkan akhlak individu, kehormatan keluarga, dan ketentraman masyarakat. Larangan ini merangkumi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, seperti halwat ataupun pergaulan bebas, kerana syaitan akan mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan nafsu manusia apabila sekatan dan keaiban hilang. Ayat ini menekankan bahawa setiap kehormatan diri dan menjaga keaiban adalah asas iman, dan perbuatan zina membawa kepada kemusnahan sosial dan rohani. So, di keempat surah ini, apa dari pengajaran? So, dari pengajaran surah Al-Baqarah ayat 43 mengajar kita pasal amanah dan disiplin. Dalam construction, kalau kita lambat, culas, atau ambil mudah pasal masa, satu projek boleh rosak. Bila kita jujur dengan masa dan kerja, rezeki yang kita dapat pun jauh lebih berkat. Pengajaran daripada surah An-Nisa ayat 3. Ayat ini ialah kita tahu dia pasal keadilan. So, dalam kerja pembinaan, kita tidak boleh pilih kasih sama ada ahli kerja, bayar gaji ataupun buat keputusan projek. Bila pengurusan dalam adil, kerja itu akan jadi lancar dan orang pun akan hormat. Seterusnya adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Ayat ini paling dekat dengan construction. Ia larangan menipu timbangan dan ukuran. Maksudnya kita tidak boleh kurangkan semen, kecikan besi ataupun ubah spesifikasi. Kalau kita menipu, bangunan jadi tidak selamat dan boleh bahayakan jiwa dan nyawa. Itu adalah surah yang terakhir adalah surah Al-Isra ayat 32. Pengajaran dari ayat ini, kita hendaklah menjaga akhlak dan profesionalisme. Di tapak bina, kita kena jaga adab, cara bercakap dan pergaulan. Bila kita profesional, tempat kerja jadi selamat dan selesa serta dihormati masyarakat. Sekian, terima kasih.